Okey, baiklah semua. Selamat datang ke lagi satu episod Apa Cakap, Cakap Apa. Oh, Ini kali, tiga penjuru macam lain nampaknya. sikit Dah lain sikit. Biasanya kita bersemuka tapi ini kali kita bertiga muka. Dan bersama kita ialah Syafiqah Aziz. Selamat datang. Hey, terima kasih atas undangan. Okey, kalau siapa yang tak kenal siapa Syafiqah ni, dia merupakan salah satu anggota Pantunism dan juga seorang penggiat kita, iaitu dari kumpulan Big Mouth Production BMP. Yeah. Serius Serius Fan. Minggu lepas atau episod lepas kau dengan Hafiz macam okey. Okey lah, macam apa, macam main actor dah tak ada. So we'll do with what we have. Dia apa nak buat? Dia punya main actor dia gatal pergi Penang. Lah, pergi Pulau Pinang, makan semua. Tapi okey lah, dapat keluarkan video lagi satu kan. Dapatlah. Aku nak buat video pun aku macam segan-segan juga pasal takut orang Penang tengok apa budak-budak Singapura ni buat. Tapi so far okey. Cuma macam paisi-paisi sendiri lah. Tak ada kawan kan. So, yalah. Okey lah, nampaknya kepada semua yang sedang menonton ni, kita akan membuat segmen special menerusi Zoom app. Yang kali kalau kita buat ini, orang nak join, boleh join je lah. Hantar email je kat kita, DM je. Okay, Syafiqah. Nampaknya Syafiqah first time kat sini buat cakap-cakap apa. Di malangnya kita harus melakukan ini melalui Zoom app. Jadi, apakah perasaan Syafiqah sekarang? Tak tahu because like this is the first time Syafiqah gunakan Zoom app ni. So tak tahu nak cakap apa. Just go with the flow lah. Just go with the flow. Actually Syari pun jakun pasal Zoom app ni. I get to know because I did. Never heard of this app before. Yeah, I also never heard. Dulu biasa first time pakai MSN Messenger je kan. Lah, Messenger. MSN, Classic, Skype. Dan baru dah pergi Skype. Aku tak pernah Skype. Kau tak pernah Skype? Tak pernah. What? I don't know. I'm more of a people person lah. So macam nak pergi face to face je. Yeah. Oh, serius lah? Serius. Especially kalau gadis-gadis lah. Kalau macam lelaki, WhatsApp je lah. WhatsApp cukup? Betul kalau ke macam WhatsApp gadis, tu blue tick je? Blue tick. Kalau gadis-gadis lah kena tengok muka, depan muka. Yelah. Betul lah bro. Macam gitu. Aku tak nampak sangat lah. Sekarang lately macam must face to face lah. Oh, serius lah. Okay. Serius. Baru tahu. Okay, interesting fact. Namanya aku nak tanya ni, soalan apa ni yang kedua, cuaca dekat sebelah barat Singapura. Syafiqah, okey. Cuaca. Macam berangin je. Cuaca alhamdulillah. Okay, so basically tadi pagi Jumaat tu dia hujan and alhamdulillah masya-Allah it was like a really good weather to sleep in actually. Dan sekarang bila dah malam ni panas sikit. Panas. Panas. Fan, sebelah Bahang. Oh, Bahang bukan aircon lah. Fan, sebelah apa ni, selatan Singapura macam mana pula Selatan dia macam okey lah, tak panas tak sejuk. Tapi kau tahu kan macam weather kat Singapura ni, dia 1 minit boleh panas nak mampus, lagi 1 minit dia boleh sejuk nak mampus. Pasal orang sakit ni banyak. Jadi bila macam orang-orang dah sakit ni, padahal dia macam kau tahu macam flu biasa atau batuk biasa kan. Semua dah berlari dalam otak, aku ada Wuhan ke? Semua dah takut. Kira macam actually that was what Syafiqah rasa tau. Because of this unpredictable weather, right? So Syafiqah macam because actually now Syafiqah tengah ada sore throat a bit. Macam like what is going to happen to me? Like am I fine? Macam gitulah. Okay, yang penting like kau boleh cakap the like last maybe 100 pages of my Google history semua pasal Wuhan lah, like the symptoms apa when is it time to go to the doctor. Relax. Pasal sakit sikit je kau dah takut. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. So tak ada apa-apa. Jangan. Korang jangan risau, tak ada apa-apa. Tapi apa nak kata kalau dah kena lah. I mean just don't overthink and just live life as per normal lah. Tapi kalau boleh tu, kalau dah macam kau rasa kau dah kena tu, janganlah nak keluar, nak infect orang lain tu, semua yang
Tapi macam mana nak rasa yang kita dah kena? Itu fine, itu dia soalannya. Macam mana tu kau dah kena ke tak? Takkan je nak message WhatsApp bro dah kena COVID. Tadi aku ada tengok macam waktu Beatles di Suria lah. Sekarang kan diorang dah ada this app macam questionnaire tau. Jadi korang boleh fill in. Dia akan tanya kau ada fever kau berapa, dan kau batuk, kering ke tak, ingus keluar ke apa color tu semua kan. Nanti dia macam filter whether you should go to the doctor or not. You can do this dia macam survey lah. Jadi ni mana nanti punya? dia ada survey. Nanti dia macam, kau tahu yang macam dulu ada yang pre-diabetes punya benda tu. Jadi you can just put in your details to whatever you're feeling lah. Kira macam kau jumpa doktor kan, kau kena bilang doktor kau sakit apa ni semua kan. So kau just fill in. Dia macam ada options. Kau just klik je. Nanti dia bilang kau whether benda ni serius ke tak, kau kena pergi doktor ke tak, ke apa dari rumah tu. Jadi macam kalau dari situ punya assessment, dia dah macam bilang kau yang kau dah macam at risk. Kau janganlah nak pergi shopping center ke nak batuk-batuk kat depan semua orang ke apa kan. Itu kan tak bagus. Jadi macam you keep your social distance lah. So kalau boleh kau just straight pergi appointment ke hospital ke apalah. Then you get the actual check up lah. There's a point yang aku nak highlight tu. Kau kata jangan pergi shopping mall tu semua kan, shopping center kan. Tapi kalau klinik aku kat shopping center macam mana? Tapi sebelum klinik tu happen ada McDonald. Habis sebelum ada McDonald tu ada kedai-kedai makan lain. Macam mana tu? Tu macam mana? Boleh. You have to put on a mask. Sanitize your hand, wash your hands. Tapi itu tak cukup pasal kau dah ada tu virus. Jadi kalau kau sanitize pun tak ada benda pasal kau dah ada tu virus. Jadi kalau boleh tu kau dah nampak McDonald, kau janganlah duduk lepak kat sana beli McCafe ke apa, tak payah. Kau jalan straight je pergi klinik tu. Just imagine dia kata, bro, promo bro, nari burger McSpicy $1. Takkan kau tak nak? Just imagine kalau tu. Kau imagine kau pay $1 pay McSpicy, kau boleh infect satu McDonald tu. For $1. Jadi socially responsible. Kira itulah. Kau macam weigh in your responsibilities lah kira. Itu kalau kita tahu yang kita ada virus tu. What if all this while kau reject tu semua, tahan nafsu makan tu reject pergi klinik. Di normal fever lah, you go home semua. Habis kau patah balik McDonald, bro, just now $1 now become $5 already. Kau suruh orang lain beli. Dia macam dia macam niat tu. Niat kau nak pergi doktor, kau pergi doktor dulu. Nak makan nanti lain cerita. Ada rezeki. Tapi tak adalah aku rasa dengar promotion kau pergi doktor jumpa 1 jam terus kau patah balik promotion lain. Tak ada lah. Alah, mana tahu kan ni musim-musim COVID ni kan macam-macam boleh berubah ni semua. Jadi Syafika, kalau to be socially responsible ni kan, sekarang ni mana-mana lah, since Syafika is a teacher also, berikan kita contoh apa itu socially responsible. Is it like what are the measures? Maybe we have some viewers here macam diorang tahu tapi diorang tak tahu, macam 50-50. So maybe what's your point there? Because basically from my experience lah sekarang dekat sekolah kan, so like most of the students or probably some of the students they are not aware of this like the danger of this virus. Macam diorang tak tahu that virus ni teruk sangat sampai dia akan membawa maut, dia tak tahu tau. So like and they thought it was a joke, and as in they took it as a joke. So as of now, what I have been doing or practicing with the students, so every time kalau diorang dah masuk kelas je kan, or actually before diorang masuk kelas, you will have to take temperature. So we will have to ensure that it's 37.5 and below. In fact, kalau 37.2 je kita dah suruh orang minum air, and then we will ask them to stay outside first, and then we will settle the rest, and then once everything is settled, then we will go back to the same student and then we take the temperature again. So seandainya kalau budak tu 37.5 or the temperature is still the same, right, then we will have to isolate them. And then as of now also
their seating arrangement, they are no longer sitting together. They are sitting separately and diorang macam buat PSLE examination tau. Syafika rasa macam invigilator. Ada jarak lah. Ada 1 meter gap lah. 1 meter gap lah. And then, okay, tak tahu kalau ni kelakar ke tidak, tapi because like budak-budak right, like diorang tak aware of apa yang diorang buat tau. So basically like like sometimes bila diorang nak ask question or what, then they will just approach you and then they will get very close to you. So what I did was Syafika actually paste a square, a tape shape of a square. Okay. So they will have to stay inside the On the square, floor so which is like 1 meter away from me lah. I see. On the floor is 2 square. On the floor, yeah. I had to do that lah, no choice lah. Okay. Interesting. Itu Kalau kalau tidak orang macam dekat sangat. So itu kalau kat sekolah, tapi kalau kita kat luar tu macam mana tu? Korang kat luar pun sekarang ada tau. Those macam restoran semua, diorang tu paste that yellow line. Yes. Ya ke? Macam aku confused lah. Just take me as one idiot lah yang tak tahu what's happening now. Pasal kau dah 14 hari kat rumah kan. So Syari dah keluar rumah tak? Syari dah keluar rumah belum Dah habis lah. Dah habis. Pantang dah habis lah. Alhamdulillah tak apa-apa. Alhamdulillah. Dia keluar tu macam Japun sikit tau. Traffic light tukar warna, 3 warna. Aduh, tak lah. Anyway. Tak adalah, itu baru bond tu bukan. Itu kau baru habis LOA. Apa dah? 14 hari takkan lupa apa-apa lah. Tak ada apa-apa Cuma lah. kat luar sekarang kan, dia punya ada macam bila kau nak beli makan tu, dia punya tempat cashier tu, nanti dia ada macam that yellow line. Kau kena stand belakang yellow line tu. Yes. Lepas tu bila dia macam ada queue up kan, nanti all the yellow lines are 1 meter apart. I see. But this is a new practice lah. Habis dengar yang ada macam letak X dekat kerusi tu. Itu actually tak boleh duduk lah. Tak boleh duduk Kira lah. diorang nak separate tempat duduk semua. Jadi kau yang ada X tu tak boleh duduk. I see. So probably like minimize talking lah during eating time. Memang, yelah tu memang it's a good habit lah. Pasal kalau kita berbual sambil makan, kita tercekik kan. Jadi, I think baru sekarang orang perasan tu semua Bila tak ada toilet roll, semua nak cari toilet roll, baru tahu ada tempat spray, bidet. Macam-macam lah sekarang Tak nak manusia cakap apa-apa lah. Okay. Tapi kalau kat dalam MRT macam mana Fan? Syafika, dalam bas macam mana? Tak ada X pun. Okay. Ini bukan joke aku lah. Yang ada orang bilang aku kan, yang dalam MRT dengan bas tu, kita selamat pasal corona tak ada EZ-Link card. Tak ya? Dia tak boleh masuk. Apa came out with this joke? Kira kan dia pun tak boleh masuk town lah. Ni benda pun tak boleh masuk town juga lah. Dia tak ada, tak boleh masuk. Cuma dia kena bayar zaman. Tak, ERP tak Saya ada. tak bayar ERP. Okay lah, kalau gitu aku camping kat Multi-Story Car Park rumah aku je lah. Kalau corona tak ada EZ-Link card, macam mana dia travel? Macam dia travel everywhere. Tak ya juga Tak tahulah, ni bukan joke aku. Kalau joke aku boleh explain. Tahulah. Apa yang tengok ni macam ni 3 budak ni apa ni? Benda-benda tengah touchy korang main-mainkan Tapi sekarang kan, Syafika perasan kan, bila dekat train kan, macam like most of the people kan, they choose not to sit. They choose not to sit. So so they will stand. As in based on my observation lah. Aku ada kuman tempat kerusi tu lah. Macam kadang-kadang ada tempat duduk kosong, tapi they like most of the people there right, they will just choose to stand. Atau ada duduk lat-lat lah. Is lat-lat it pun ada. because Dalam bas pun ada. Believe tak macam bekas duduk tu ada kuman ke apa? Apa? Is it diorang believe yang kalau diorang duduk senang kena jangkit daripada berbanding dengan berdiri? I don't know. Pasal kau tak tahu siapa yang ada ni virus. Atau mungkin ni semangat Singapura Just to be safe. Dia macam Singapore punya kiasu lah. Jadi macam dia macam to be safe then to be late. Aku dah English dah rabak sekarang lah.
Tapi dia macam actions untuk berjaga-jaga lah. I see. To be safe then to be late. But then when you late, you never be safe from your boss. Kata you late. Tak ada, ni malamnya. Prevention is better than Cure. Yeah. Tapi janganlah macam kau nak masuk MRT tu kau bawa apa sanitizer, kau pergi nak lap tu apa kerusi semua takat duduk. Kalau kita actually ada orang yang buat macam gitu tau. They have like macam not the sanitizer lah, macam wet, at least. Tapi those spray type kan? Spray type mana ada? Lepas tu diorang lap kan? Yes. Itu yang aku tak suka pasal orang ni. Kalau dia dah duduk lap tempat duduk dia, might as well dia lap satu train kan? Dia tak ya juga. Mungkin dia akan debate balik. But you never give me one big can what? How to clean for everyone? Apa kau nak jawab? Nak kena turun beli, dah tap lagi. Betul. Okay lah, basically kalau dah dekat dalam train tu, kalau dah terpegang the pole, metal pole tu semua, tak perlu pegang muka. Mata, mulut, hidung semua tak mau pegang. Tapi kalau dah gatal macam mana? Always have like a small bottle of sanitizer inside your bag. Kalau tu ada sanitizer, sekarang sanitizer pun banyak nak sold out lah tu semua, macam mana? Maybe kau pakai baju gini. Pakailah tisu ke, lap muka, hidung, mulut. I see. Tapi katakan Syarif pergi dating lah, tak tahulah siapa. Habis macam pegang handphone tu. Habis macam nak cakap dengan girlfriend tu oh your face so beautiful today. Macam mana? Tak ada. Tak ada. Setahu aku, umur aku tak ada orang buat macam gitu. Tak ada. Anak dah orang tu nak pegang. Inilah 14 hari kat rumah. Inilah akibatnya. Kadang-kadang kita out of touch lah. So why not Syarif share your experience of staying home for 14 days? Right after my Penang trip tu kan. Actually bila kat Penang tu dah panic lah, macam suddenly the government release a new notice measurement, like after a certain timing you will be given stay home notice, and then you have to take your 14 days leave, something like that. Tapi takkan nak burn kan 14 hari punya leave tu. Tapi have plan. Kalau nak kahwin nanti macam mana? Buat majlis, nak buat honeymoon. Kahwin ada kahwin leave? Tahu tapi tak cukup. Cukup kan? Aku honeymoon lagi jauh-jauh. Unpaid lah. Aku tak ada duit macam mana? Makan Maggi, dah kahwin. Jadi macam, so I was told by my boss my principal, you need to take LOA because actually tak payah. Sampai 3 days later, there's another measures that they say that siapa balik from 14 March onwards, you have to serve LOA. So this is coming not from my boss or my boss, it's coming from the ministry. So you have to follow it lah. So itu pun kau ambil leave? Tak, this is special leave lah kira kan, from the government lah. Oh, okay lah, not bad lah. So my annual leave tak affected. So okay lah, takkan nak complain kan, orang kata gitu. Tapi ada orang kata, ni confirm kat rumah tak buat apa-apa tu semua. Actually for the first few days I say lah, it's like just like macam kau nak dendam balik tidur. But then you cannot go anywhere. Like you can only go out to buy essentials. So pergi kedai bawah blok je, naik atas balik. Then sampai aku berjanggut dan bermisai lah. If you see my macam tak ada je. Tak, ni dah aku dah ada pun. No, you look at my Instagram now, yang my personal one. That's how finally nampak aku ada janggut dengan misai lah. So I was like, wow. Other than that, it's just like, I mean, doesn't mean kau LOA kat rumah kau tak ada shave ke? Aku macam nak eksperimen. Since, I don't go out. Macam nak try juga aja macam caveman yang feeling tu semua lah. Korang pernah nampak ke aku ada misai dengan janggut? Itu aku tak faham. Kan macam ada video kat yang viral ni, diorang cakap budak sekolah 14 tahun habis 3 hari kat rumah tiba-tiba ada misai. Tu cakap dari mana diorang dapat ni idea ni semua? Aku tak faham lah. Mungkin diorang puberty diorang lain sikit. Aduh.
Diorang pakai wak doyok krim ke apa? Serius ke? Misal boleh grow in 3 days? Exactly, tu pasal. Misal will take a while lah. For my case is nak masuk 2 minggu tu, kira macam besok nak kerja tu baru nampak macam ada sikit lah, macam ada misai. I mean at your age aku boleh faham lah. Tapi macam at those age macam masih sekolah SPM lagi, aku tak faham. Diorang feel lah ada misai. Mana tahu diorang tengok Instagram Ahmad Sempoy, diorang macam inspired. You never know. Oh. If you're watching this, ingat aku sebut nama kau. So sorry kau ni, patut nak panggil aku untuk ni tapi tak panggil. Itulah, tak ajak aku tapi kau berbual pasal aku. Weh. Nantilah Mat, nantilah. Sama sih. Soon. Yeah. Anyway, the 14 days thing is boring lah actually. You know, you have, because bukannya aku tak buat apa-apa, kena buat kerja dari rumah, so you have to on your laptop like this. Space there from 8 to 6 p.m. You know, your boss message you have to reply. Whatever work you have to do, you do, and all that lah. As much, even though you are lack of resources as like printer, whatever. Wait, you work from home? Yeah. Lepas tu kau FaceTime? Like you're a teacher, right? Yes. Tapi aku tak buat kau FaceTime kau punya students ke kau FaceTime kau punya principal? My colleagues. Your colleagues lah? Yeah, I don't do with So my not the students? No. Pasal preschool belum lagi how to say not say that kita tak ada, cuma it's not a practice yet lah for now. Masih budak-budak kan? Talking about preschoolers here, man. How you want to control? Hello, don't run. Apa don't kisah, teacher is inside the screen, what he can do? Kau aku mau Kau bingung. datang macam potato tu lah. Potato? Yang kau buat filter yang potato. turn into a potato. Maybe budak-budak interested. Cakap dengan kau dia punya attention span diorang very short lah. So it's not that easy lah. But tak tahu lah, maybe in the future someday they will come out with this, I'm sure. But 14 days aku cakap dengan kau boring. Aku hari-hari almost everyday grab food. It's either I grab for my lunch or I grab for my dinner. So apa-apa yang halal, apa-apa halal punya ni kan within the area aku tu kan, almost lah, except I didn't try pada ayam penyet dekat Woodlands 11 lah, because saya macam tak shocknya ni lah. So macam tak ada air. So because I'm the type of guy yang selalu order dengan teh halia kan, so wajib. So wow. Tapi bagus kau punya area GrabFood boleh beli macam teh halia ni semua. Aku punya area GrabFood semua fast food je. Adalah. Actually Jurong dengan Woodland area actually, and Tampines quite fortunate lah. You got a lot of variety. Aku tak tahu whether Pulau Belanganya area macam gitu ke tak. But I'm gonna padahal ada Siaim kat sini. Yalah, tapi tak semestinya Siaim they are equipped with the Grab punya ni atau Panda punya. They are still so boring. Tak aku keluar juga. So kau imagine 14 days. Then tadi ada this announcement kan. Like kecoh gila. Like tiba-tiba aku punya bawah NTUC full. Dia punya line daripada NTUC tu dah sampai ke hujung kedai yang lain satu tau. Aku dah macam tak boleh angkat siul. Then this is the kind of day yang mak aku suruh beli telur. Like I'm just an innocent guy going down. Aku tak tahu apa jadi. Innocent guy going down nak pergi NTUC just nak beli telur. Aku tengok queue dia nak kat 1 jam tau. Aku ingat aku at first ingat is the 4D punya queue tau. Okay. Pasal usually the 4D queue is that long. So aku pergi lah ambil telur tu. Orang cakap this is the queue for the cashier. Aku macam apa jadi ni? Then kau ada nampak lah those aunty-aunty bawa troli besar. Ambil beras 3 guni tu. Aku tak tahu siapa yang dia nak masak. Sampai beras 3 guni tu. Apa yang kau nak buat kenduri arwah mana entah. Mana tahu niat dia nak macam sedekah kat jiran-jiran dia, since mana tahu there's orang kata lah yang there's always another side to the story. Macam kau ingat yang telur yang apek tu bawa habis pecah, orang kata ni lah apa hoarders semua beli-beli, sekali tiba-tiba dia punya niat je nak derma kat orang lain. But then again that is the rare few lah, but majority when we see it is panic buying lah. Tapi problem dia, aku rasa makcik tu kat situ beli 3 guni beras. Dia punya neighbor-neighbor pun kat sana juga tengah queue.
So aku tak rasa dia nak bagi neighbor dia tu. Kadang-kadang Tapi aku tak rasa this is a panic buy It's like diorang macam excited, my friend is queuing up, I also want to queue up. You know, tengok orang macam gitu macam want to be part of history Mana tahu lagi 10 tahun. Kalau macam food essentials tu aku faham lah. Yang aku paling tak faham, kenapa toilet paper kau nak beli banyak-banyak? Okay, tu part very touchy gila. Tapi tak tahulah, probably they are used to using toilet paper as a cleaning. Rumah aku toilet paper kau tahu buat apa tak? Macam mak aku nak goreng jemput-jemput, nak keluarkan minyak dia. Itu je pakai toilet paper. Benda lain tak ada, itu je aku pakai toilet paper. Ya, jadi bagi aku tak panik sangat nak beli toilet paper tu. Kita kan ada pipe. I think right, it's not about the debate of pipe atau tissue paper lah. It's about time to reinvent our toilet bowl yang macam Jepunnya. Is it yang dia boleh spray sendiri? Tak lah, ia ada butang macam adjust. For the females, they have their macam, kira kan it's quite convenience lah. In fact, other countries also start to implement this toilet bowl lah. Kalau kita first world nation tak buat macam gitu, I think we gonna lose out lah. Sekarang dah ada. Aku ada pernah nampak toilet bowl kat luar yang kau boleh just picit tu button, then dia akan cuci untuk kau. That's why I think people need that lah. Yes. Tu toiletnya hal lah. But then again, kita tengok how it goes. And yes. Nak tanya korang ni, sekarang tak boleh pergi masuk Malaysia, sedih tak? Sedih. Konon belum rasa sedih dia lagi lah. Syafika banyak Syafika peminat sedih dekat Malaysia. Because Syafika punya passport memang dah lama expired. So like finally this year, Syafika buat passport and dapat during January something I forget. I think 15 or 14 January baru dapat passport. So dah berangan nak travel, pergi Johor lah, pergi apalah kan. Tapi tak ada rezeki. So we just wait for this situation untuk tenang kembali. Lepas tu insyaAllah bila Malaysia dah buka dan boleh lah. Kalau kat Malaysia tu mana lagi nak? Selain Johor, macam your dream destination, Syafika? Apa? Your dream destination dekat Malaysia. Kajang. Dream Senai. destination. Syafika kalau boleh nak pergi KL, Syafika nak cari Fikri Ibrahim. Siapa? Fikri Ibrahim. In case people don't know, I'm out of touch with Malaysia punya entertainment ni lah. Siapa ni Fikri Ibrahim? Actor lah. Tak tahu. Actor? He's one of the actor. Siapa tu? Okay lah, Zul Arifin pun boleh lah. Syafiq Kal ke, just go there and see and meet all these people. Saya semua tahu Mira Filza, Ukasha Senros, Maya Karin. Mama Embong. Tak minat. Tak minat. Semua tu tiga je. Tak tahu siapa lagi. Ni Syafiq Ibrahim yang dah kahwin ni? Fikri Ibrahim. Fikri. Syafiq Ibrahim siapa? Alamak. Aku type Syafiq Ibrahim. Yang penting dia artis ke tak artis tu? Anak siapa je Ifa tengok. Okay, aku dah tahu siapa. Alright. Pan kau minat siapa? So itu je, kau setakat nak jumpa artis je pergi Malaysia? Yelah, Abi pergi Malaysia mestilah nak enjoy makanan-makanan yang sedap kan? Contoh makanannya tu Syafika, makanan apa? Mesti nasi goreng Singapura. Syafika, memang sejujurnya Syafika dah lama sangat tak masuk Malaysia. Sampai Syafika tak tahu apa yang ada kat Malaysia. Okay, when was the last time? The last time was 2010. 2010. Wow. 10 tahun yang lepas. I was only 13, tak salah. I was 8 years old lah. Wow. Oh, I was 4 years old lah. Tu pergi mana tu? Yang 2010 tu?
2010 Syafiqah pergi tidur pergi Johor, jumpa keluarga kat sana. Pontian. Tak lah, pergi Johor baru je. Oh, Johor baru. Tadi macam experience Johor-Johor ni semua macam kau dah tahu nama Pontian ni semua. Actually, Johor baru. Syafiqah pergi Melaka. Ya. Alur Gajah. Tak, apa tu? Ya, tahu. Dia mesti ada distrik macam Singapura kan, ada Woodland, Tampines, Loyang, Ubin. Macam Alur Gajah je. Syafiqah tak ingat, tapi Syafiqah ingat Syafiqah pergi Melaka because one of the cousin dekat sana nak kahwin. And then kita tidur dekat homestay. I see. Kita dekat homestay. Last fun. So Syaril, are you the type of person to pergi all the way to macam Malaysia ke Penang ke? Ya. Lepas tu kau cari nasi goreng Singapura? Don't be surprised. Nasi goreng Singapura ni apa sebenarnya? Okay, you see right, kalau tak percaya, when you go to Malaysia kan, especially kat Johor banyak, obviously because kita dekat Johor, tapi datang kat Penang, ada satu warung ni, nasi goreng Singapura. Kau pun try lah. Ya. Because macam weird lah, macam from Singapore, why bother nasi goreng Singapura? Your mom cook also nasi goreng Singapura already, what? No, the thing is, aku akan try tau. Kira macam aku nak tahu. Like what is their definition of nasi goreng Singapura? Ya. Ada sama ke atau perbezaan ke apa? Pasal aku yang tinggal kat Singapura ni, aku pun tak tahu apa nasi goreng Singapura ni macam-macam lah nasi goreng kat sini. Lah, our mom cook also nasi goreng Singapura, what? Exactly. So aku nak tahu apa tu nasi goreng Singapura, like which specific. Tak tahu lah. One thing for sure, when I'm there, aku tinggal kat sana macam aku mesti makan nasi kandar. Benda ni bukan selalu. Then nasi goreng Singapura just remind you back home, like back to reality. Tak apa, skip. Dia bukan nak try McDonald kat sana macam ada nasi lemak burger. Actually their McDonald, okay, so I try the McDonald there dekat Penang Airport. The nasi lemak burger thing is a real deal lah. Sedap tak? How was it? Sedap. It's the real deal lah. How do you compare to the nasi lemak yang kat Singapore, McDonald Singapore ni? Different lah. Different Different gila, serious. It's nicer there, and diorang punya McCafe punya menu, so I think it's a bit up. Lain. Lain. Because they got more variety. Yeah. Oh. Dekat Japan, diorang punya McFlurry, they got this thunder chocolate thing. That's different. I think our serious. Actually yang McPie yang Singapore ada ni, actually is from Malaysia tau. Actually, yeah. Not surprised lah if it's from Malaysia. Tapi I belum try. Tapi aku rasa just Singapore, when it comes to food, dia orang macam memang cetek otak sikit lah. Yeah. Because they want to stand. They got no time to think. Singapore is a very stressful country. Kau tak ada masa nak fikir, I want to incorporate nasi lemak in a burger. Macam aku nak taruh nasi ayam dalam burger. Macam tak pernah aku nak. Jangan like, stressful orang pergi letak burger in a burger je lah. Mana tahu Malaysia ni kan macam orang suka lepak, dia cakap, why not kita try taruh nasi ayam kat dalam burger. Maybe orang suka. Itu pasal orang nasi lemak burger daripada Malaysia ni ada nasi Memang betul-betul ada nasi. Yes. They have fries. So ada nasi dengan patty. Dia macam mana nak cakap Dia bukan burger, this is the whole nasi lemak set. Yes. Dia nasi lemak. The ayam goreng McD yang pedas tapi sedap gila. Wow. Bestnya. But it's not the kind of thing where you travel all the way there just to eat lah. Pasal aku rasa nasi lemak kat warung sana lagi sedap. Nasi kandar is nice lah. I mean, every negeri kan dekat Malaysia tu diorang ada speciality lah. So that's why. Very unique Very unique. So Syafiqah kalau nak lagi macam apa traditionalnya ke yang warung-warung yang type, naik lah sampai Pahang, Terengganu. InsyaAllah. Lebih best lagi kalau pergi Sabah. How was your experience dekat Penang? Okay, I'm supposed Saya naik apa? Naik kapal terbang. Nak cepatnya pasal kan, so pergi sana dulu.
So I'm supposed to go for this Pesta Pantun event which unfortunately like what happened to Spantun happened to them also. So Cancel juga? Cancel juga. Aduh. Cancel juga. So it was literally it was a festival like Pesta. Diorang ada acara sampingan yang lain. They have this career fair thing where artists came such as teka siapa? Yang nyanyi lagu Syafiq Ibrahim. tak nyanyi lagu Tergantung Fikri. Sepi. Hah? Hakim Rusli. Dengan Rusli ada? They are supposed to come down and then until the Ministry of Health kat Malaysia kata any event have to be closed lah. Macam kita dapat yang yellow punya orange nya code. They literally set up everything ready loh. Aduh, kesiannya. Yeah, like really big scale lah. So macam kesian lah. But for me, it's okay lah. I mean, rather than I get the chance to be the judge, is I get to know people there lah. Sambil-sambil tu dapat jalan-jalan. So there's down and upside to it lah. The downside is didn't get to do the pantunnya thing lah. But it's okay lah. Tak apa lah, tak ada rezeki. Maybe this is not a pantun year after all. Tapi we keep on going aja lah. In fact, a lot of pantun event dekat Malaysia pun banyak dah kena cancel. So pantun is not the only one. Yang penting niat untuk membuat acara pantun tu ada daripada tak ada niat langsung nak buat langsung. You know what I mean. Tapi insyaAllah kita sebagai pantunism kita boleh fikirkan macam mana kita boleh kukuhkan pantun ni dari rumah. We can use the Zoom app thing. Betul tak Syafiqah? Maybe kita buat competition live macam gini ya. Okay, speaking of competition, jom kita buat pantun sekarang. Face off Dua kerat. Dah lama tak buat pantun. So kita tak mau terlalu serius sangat. Kita buat pantun dua kerat. Temanya je lah. Apa Afan, tema apa? Dia bebas lah, bebas. Malam ni susah betul nak fikir. Okay, kita buat tema lah macam describe the situation of sekarang ni. Semua macam fikir satu tengok sana, satu tengok sini, satu tengok bawah. Dah lama sih tak berpantun macam gini. Actually aku kena sound tau. There's someone said you run pantunism but then why you do this, you do that, why your pantun gini. Then I explain lah. It happened when I was in Penang, not by people in Malaysia but people from Singapore. So I just explain everything and all that lah. I mean it's pantunism, bukan guru pantun. So aku tak faham orang yang tanya-tanya ni semua. Yeah, I don't know why but like we need to tell people out there that macam kita bukan standard pantun yang kau patut aim lah. Oh, in fact, I'm not even planning to do a standard thing lah. The thing is to have fun, you know, incorporate a lot of things. We have Syafiqah here, is doing theatre, and in fact, I think Syafiqah, should we share like what we plan out dekat yang Penang culture hari tu kita makan? You can share. Apa dah lupa kan? Okay, fine. Actually, right, aku dengan Syafiqah, we actually plan lah, like, you know, Syafiqah can, you know, you say like yourself, pantunism don't need to be just pantun, right? She give an idea where we can also give out macam motivation punya words lah, you know. Kalau makan gunakanlah tangan kanan. Contohlah macam motivation punya quotes. Quotes, yes. Kalau jalan gunakanlah kaki kiri. Macam kalau bersin tutup hidung. Contoh. Ya, bersin jangan di mulut. Bersin. Itu je. Walau kita punya lag kita 3 saat sih. Sih. Tengok jam berapa sekarang? Sekarang dah 12.50 pagi. 12.50 masih okey tau. Aku buat podcast dengan Hafiz pukul 4 pagi. Apa korang buat pagi? Serius? I mean that's the only time we have. So itulah sacrifices. Sacrifices ya Hafiz. Kita buat pagi ya. And it's like set up semua, like grandma set up semua dengan kamera, dengan stand. Wow. Padahal kat tepi road je. Kau belum rasa ngantuk ke?
Siapa? Belum Memang ah. tidur lambat. Belum. Syafiqah ngantuk. Tak lah. Yang penting kalau ngantuk jangan video tu on lepas tu tengah gitu. Tak lah. Yang penting jangan recording ah. Masih imagine kalau tertidur. Macam mana tidur macam mana? Mesti nak macam Angle. gaya lah. Cute-nya tidur. Syafiqah Okey, tidur. dia Tidur angle kat tilam tu kau tak boleh nampak muka aku pun. Muka aku dah tempat lain. Okay, speaking of which, Syafiqah, next production for BMP, maybe the people out there would like to know, like, they saw the Instagram and then they like, hey, you all having like tele movie ke apa, siap dengan kamera semua. So, Syafiqah lead the solat. Buat masa sekarang kita put everything on hold first, but we do have some plans lah. InsyaAllah in future times, kalau ada masa dan diberikan peluang, kita akan announce to everyone like what we have been doing and all, but not for now. And then yalah, so basically InsyaAllah akan datang bulan Ramadan ni. So kan Ramadan 4 weeks, as in 1 month 4 weeks. So every week kita ada episode. So like basically dia macam cerita lah. So jadi macam tele movie. korang just stay tune dekat BMP punya page, dekat Instagram page. So jangan lupa untuk follow BMP dekat Instagram dan juga Facebook. Bual pula Big Mouth Production. Previously Nanti kau boleh link lah kat apa tempat YouTube tu. Nanti dah boleh link kat bawah. Yep. Boleh Aku juga. pun fikir macam mana pun nak add link ni dekat biasa aku record dekat iPhone kan. So, kan edit je. Tak ada link tempat YouTube punya description tu. Oh iyalah, kau tahu 14 hari otak aku dah Korang just kat bawah, korang just klik more info tu, terus ada link kat sana. Kan senang. Okay, itu untuk Syafiqah. She already cover her BMP punya part lah. Habis Bujang Lawak apa cerita? And Syafiqah also, when are you going to start the motivational quotes? Tak payah hari-hari lah. Once a week ke? Tak lah, okay lah. Buat masa sekarang memang Syafiqah tengah masih planning. Jadi dalam masa terdekat Syafiqah akan update Syaril, Irfan dan the rest, insyaAllah. Okay, so stay tuned to Pantonism as Syafiqah is going to roll out all the motivation quotes. Oh, baiklah. She'll be coming like Ustazah Liana. Okay. Tak ada lah. Tak ada. Adalah contoh je. Ni kan kita kena ikut Contoh lah, tapi tak macam gitu. Mungkin bulan Ramadan bagus. Mungkin bulan Ramadan ni Syafiqah boleh start. Kalau terlambat sahur, tak makan lah. Contoh lah, aku tak tahu. Jadi that's why I need people to do it. Kalau terlambat sahur tak makan lah, memanglah. Okay. What about ni? Bujang Lawak. Bujang Lawak apa cerita? Okay, aku actually tak ada cerita. Pasal aku dengan Syaril ada plan. Kita nak buat this food vlog, right? Correct? Yeah. Actually, can be also Hafiz, can be me, but even Syafiqah or even other members of Pantonism or whoever else can join. But due to the situation now, aku rasa kita kena postpone. Tak boleh kita tak boleh makan kat situ, kena bungkus. Memang tak ada makan pun, so kita kena postpone. So we just macam we need to think of other plans lah. So for now kita ada this podcast, then Bujang Lawak maybe kita usually every Ramadan ni kita buat Ramadan pick up lines. So insyaAllah it will be back lah. So macam 30 hari Ramadan ada 30 hari pick up line lah. Untuk korang-korang tackle awet-awet korang pick kat up Jackers. line. Pick up line. Okay. Yes. Alright, don't forget to Bujang Lawak. Jadi boleh tak Irfan kongsikan satu pick up line? Okay, kita buat gini. Irfan buat satu pick up line, Syafiqah buat satu motivational quote, Syaril buat satu pantun. Oh, that's the point. sekarang juga. Sekarang lah. Sekarang tak boleh fikir 12.55 pagi. Boleh Syafiqah. InsyaAllah boleh. Syaril pun tak tahu apa nak pantun ni. Tengah fikir. Okay, black or white? Jadi Apa Syaril mulakan dulu Syaril. aku belum lagi fikir. Korang pernah ajar pantun lagi banyak benda fikir tau. Pick up line lagi senang Stefan.
Tak, dia pick up line susah. Pick up Dia line. macam kau need to put in effort. Okay, we will take a while, then we all come back. Now with the power of editing. Tak. Okay, let's be fair here. Semua orang come out with one pick up line, one pantun, one motivational quotes. Satu orang, Yes, 3. 3. Tapi sementara tu, korang pergi fikir, aku pergi bual dengan audience kita ni tentang the happening now in Singapore. So, teruskan berfikir. Kita hiraukan mereka dahulu kerana mereka perlukan masa untuk berfikir. Kisah fikir. Motivational quotes dan juga pantun dan juga pick up lines. Jangan lupa untuk terus ikuti kami melalui YouTube, Facebook, Instagram Pantunism, dan juga ikuti Syafika ataupun BMP Bingwa Production dan juga Bujang Lawak. Okay, we are doing this Zoom, so kalau video quality tak berapa elok sangat, maaf sangat kerana kita pun tak boleh keluar. Government safe, if can stay at home, no nonsense outside. Okay, no hanky-panky, and kalau makan bungkus. Okay, kalau if you are not sure about the measures, the new guidelines, please visit www.moh.gov.sg or any what they call it, reliable and website-website yang sahih. Okay, yang yalah genuine. Okay, nampaknya kita pun nak akhiri acara ataupun segmen Apa Cakap Apa episod nombor 6 di mana kita featuring Syafika, dan siapa akan bermula dahulu dengan pick up line? Yang lawak. Oh, aku dah tak ada fikir sekarang. Kita kasih korang lagi peluang untuk berfikir. Sementara itu nampak tu, Pantunism is also not only about pantun, tapi kita collaborate, kita bekerjasama, kita have fun with people from other organisation. Contoh hari ni kita ada BMP dan juga Bujang Lawak. Kalau siapa-siapa daripada kumpulan-kumpulan lain nak juga zoom in bersama Pantunism, DM saja, email kepada kita dan kita akan letak tepi tarikh, hari, masa, bila. Okay, we are all open. Again, it's from all and for all. Yep. Macam nak masuk 1 jam je ni podcast. Actually no. Dalam 45 minit. Jadi nampak ni podcast ni lagi lama. Mungkin selesa duduk kat rumah sendiri. Okay, kita ada Syafika dan juga Irfan. Mereka sedang fikir motivational quotes diorang. Untuk Syaril, okay lah, aku boleh je lah aku main bos. Okay. Pasal sekarang dah pukul 1 pagi ni, nak fikir yang bagus-bagus tu untuk Instagram lah. Memang tak lah. Okay, random. Jadi pick up line tu yang aku boleh fikir sekarang. Okay. Pasal Singapore sekarang dia macam, dia kalau macam kau kena catch virus tu, kau kena quarantine, betul? Tapi you cannot spell quarantine without U-R-A-Q-T. You are a cutie. Oh. Okay, not bad. Nice. Aku lelaki, jadi coming from another guy aku tak rasa apa-apa. For girl, pas ke tak pas? Boleh lah. Boleh lah, kalau pukul 1 pagi ni boleh lah. Pagi ni. What's your pick up line? Syafika memang tak pandai. Okay, Syafika cuba. Try lah, Ellie. Syafika memang tak pandai tau buat pick up line. Tu je. Tak pernah pun buat pick up line. Saya nak tahu tak, saya nampak macam siapa? Saya nampak macam bakal Imam Syafika. Okay lah, bye. Woo. Yalah, anyway, you know what? Wow. Okay. For 1 AM punya pick up line not bad. But then again kan, why catch the virus? Okay, sorry, what? Tapi why catch the virus when I can catch your heart? So, yup. Merapik. Syafika, what is the similarities between you and COVID-19?
Tak tahu. You both took my breath away. Irfan. Sorry lah, aku punya Syarif. otak dah fikir you two spread easily but that something wrong. So okay, but let's move on. Okay, move on to the Move on. motivational quotes. Okay, ni Syafiqah punya forte. So Okay, let her start first. No, Irfan first. Oh, Syarif. Tadi Irfan dah start dulu kan. Dia punya Aku dah start dulu. So sekarang giliran anda. Masa anda bermula sekarang. Susah nak fikir muka pagi ni. quotes lah. Macam-macam quotes ada. Alam hembus je. Like you can quarantine yourself at home but you shouldn't quarantine your mind. Macam Tu. Irfan nak kasi satu tu. I think basically in times like this, right, because I'm sure a lot of people are having difficulties or to cope with the situation right now, especially for people who have anxiety, you know, orang yang get anxious easily. I think they might be very paranoid right now kan, because like I have Syafika tak kenal lah satu kenalan ni yang tak keluar rumah ever since COVID-19 Merebak. So ever since COVID-19 happens, seseorang ni, satu manusia ni memang dah tak keluar rumah langsung. Sebab dia ada anxiety dan dia takut dan dia ada depression. So my advice is to everyone out there, it's okay to feel scared, it's okay to feel paranoid, anxious, whatever it is. Tapi jangan berketerlaluan. Apa Melayu ni? Tapi jangan over sangat lah. Berketerlaluan. Betul Okay. Betul. Yeah, So kena kuatkan diri dan sentiasa ada satu ustaz ni beritahu Syafiqah, kita tak tahu, kita tak tahu siapa yang akan kena in future. Touch wood lah. But then this ustaz cakap dalam situasi macam ini banyak bersabar dan banyak leave it up everything to him, because he's the best planner and he knows everything. And then dan walaupun seandainya kalau kita dah berusaha, kita dah baca doa, kita dah buat segalanya, kita dah pakai mask, dah sanitize hand, tapi ended up, ini tak tahu coy, tapi ended up kalau seandainya kita dapat penyakit ni, kita harus reda, tawakal dan berusahalah untuk baik, untuk pulihkan diri. Jangan putus asa. Jangan macam for example kita dah berusaha tapi ended up kita dapat juga penyakit ni. Jangan marah pada takdir. Untuk motivational. Baiklah, itulah tuan-tuan dan puan-puan, itu kata dua patah oleh Syafiqah Aziz. Ingatlah. Tapi ada betul dia tu pasal virus ni dia kecil kan. Kita tak boleh nampak. Jadi kalau kita pakai mikroskop tu baru aku boleh nampak future wife aku dengan aku kat atas pelamin lah. Oh, I see. Okay. I see. Wait, Irfan. I see. Irfan, what is your name? Irfan lah. Irfan, sure. Ya, memang tak ada nama lain lagi. Tapi bukan Irfan yang main bola tu. Bukan Irfan yang main bola tu. Aku jadi bola dia. Jadi betul ke Irfan? Irfan. Kalau Irfan tak apalah, tak menjadi pun. Oh, tak betul menjadi. Betul ke Irfan? Or should I call you mine? Bye. Korang yang berapi tau ni. But then again, that is a good motivational quotes. Instead of Syahrir nak kena type someday you should do a video of you just talking, which is good but less than a minute for the purpose and the sake of Instagram. Okay, my motivational quotes is just simple. People, please remember to take care of your health, your surrounding, please be clean, and most importantly, your mental wellness.
Okay, tak guna kalau kau punya keadaan bersih, kau punya diri sihat tu semua, tapi sini banyak yang berkucar-kacir. Itu dengan sini sekali ni. Ini nak kena bersih juga. Jadi kita ada time kat rumah ni, jadi kita kena bersihkan diri kita dalam diri kita tu. Aduh. So we always think out the box, now we can see inside the box. Masya Allah bro. Masya Allah. Okay, pantun time. Syaril, you start first. Okay, Syaril. Pink sekejap Actually this year, hari ni merupakan 4 years since Pesta Pantun 2016. Oh, okay. Wow. Yeah, that's it. Actually aku nak stall masa je nak fikir. Okay, bagaikan buaya yang buas kalau elastik tetap lemah. COVID-19 merebak luas, kalau boleh duduklah di rumah. Oh, Okay, itu sembarang. Nice. dah kasih 4 kerat tu. Aku boleh kasih 4 karat je. Barang berkerat boleh 4 kerat. Kalau boleh 18 kerat lah. Oi, Oi. 18 kerat tak cukup tu satu dictionary tu. Amanra tulis lagu pantun 100 kerat je. Itu Amanra. Tidak lah. Aku aman di rumah. So lain. Syafiqah mesti tengah buat pantun 6 kerat ni. Taklah. Okay, kita Saya rasa macam dah lama tak buat pantun. gunakan Ingat pembayang. lagi saya Syafiqah buat bila apa one of the thing I think 4 years ago ungkapan Melayu asalnya di mana Oh, something one of the question that was. habis Syafiqah cakap pergi ke sini pergi ke sana ungkapan Melayu berada di sana. Korang ingat tak? Tak ingat That was. Yeah, you were against Ifanya team what? 2015. Was 2000 ya. Yeah. SP dengan RP. Kalau korang tak tahu ni dua team, dua budak ni pernah on stage fight. Tak adalah. Tu first time try. First time lah, suka-suka lah That was a very good one lah. Gunakan tu pembayang tadi. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana. Pergi ke sana, pergi ke sini. Yalah, pergi ke sini, pergi ke sana. Apa-apa Apa-apa je. Pergi ke sini, Alah, pergi ke sana. Janji seronok. Ifan, Apa yang rhymes with na Ya Allah. Corona. Oh. Pergi ke sini, pergi ke sana. Peninglah hati kerana corona. Boleh lah. Okay, Ifan. Pening hati dia pening. Ya Allah, apa ni? Orang kepala pening. Tak apa. Perasaan diri siapa tahu? Tak ada orang tahu. Aku pantun ni dah karat sikit. Ini Tap lah Ifan. orang tengah kerja Tap je. masuk hantar pantun. Apa yang punya lawan nak cari macam tu Itu deserve. bukan aku. Lepas aku tengah busy kau hantar orang ajar. Orang tengah mengajar dia hantar pantun. Saya fikir macam nak layan. Malam-malam. Dia nak entertain orang, jadi hype sikit. Yalah, hype tu hype jugalah. Orang tengah kerja nak jawab. Tapi itu pagi ni dah malam, fikiran dia lain sikit. Okay lah, aku kasih satu lah. Mepek ke tak, korang judge lah Waka Waka Shakira Shakira. Joget-joget ikut rentak. Okay. Bersatu padu hapuskan corona. Duduk di rumah jangan merebak. Macam tulis je ni. Oh, Nice lah. Yalah. nice lah. Well done Okay. everyone. Nampaknya kita pun dah kesulitan. So much of karat Dipahami dia. Eh, karat lah. Cuma humble lah kita, humble. In life you must achieve more. Okay. Okay. So kita masih belum ada team song lagi kan, Bril? Belum. Kau kata dah keluarkan team song?
Ke Syafiqah dia macam masih in progress. So sekarang dah ada quality time kat rumah ni. InsyaAllah soon dah ada introduction song lah kita akan keluarkan untuk ACCA ni. So stay tune soon insyaAllah. Alright, on behalf of Film, I say thank you very much, especially to Syafiqah kerana sudi join kita untuk 1 jam ni untuk episod apa cakap-cakap apa. Jadi apa perasaan awak? Okey tak kita? Terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya gitu Taklah. Terima kasih banyak-banyak sebab like for giving this opportunity to Syafiqah lah to try this out lah, something new lah basically. Actually Syafiqah nervous sebab Syafiqah tak tahu nak berbual apa. Tapi Syafiqah serik tak? Ini nasib baik belakang komputer tau. Kalau in real life lagi nervous. Itulah. Nak kena prepare tau, nak kena berbual pasal apa. Okay, this one topik apa. Because sebab tadi kan Irfan Syafiqah tanya Syaril tau, topik apa because like Syafiqah tak nak because Syafiqah belum prepare anything. So and I'm not a spontaneous person. I mean like kalau pantun nak sembarang okey lah, boleh lah go je. Tapi macam nak berbual benda-benda yang macam berfaedah kan. Macam yang berfaedah tu memang susah lah kan. So tapi alhamdulillah for this opportunity. Thank you so much. Okay, jangan serik dengan kita We'll do more of this, but next time we will come up with more relatablenya questions and topics lah. No worries lah. I mean, it's fine. Thank you very much. So don't forget to follow Syafiqah and juga BMP on Instagram and Facebook, and also Ifan dengan bujang lawak dia dekat Instagram. We will continue again with the next episode of apa cakap-cakap apa, since kita ada kat rumah ni. So most probably we'll try to do more with more people. And don't forget to subscribe to our channel, and jangan gatal buntut jalan-jalan ke sana sini, ikutlah arahan pemerintah untuk yang gatal stay home. Buntut yang gatal. Tak tahulah, ini dia itchy. Kan kaki gatal nak jalan. Tak tahulah, masing-masingnya ni lah. Okay. Apalah, jangan gatal keluar rumah, gatal-gatal di rumah je lah. Betul. Okay. Thank you very much, ladies and gentlemen. Alright. Kita jumpa di episod seterusnya. Seterusnya. Thank you so much. Bye.